Assalamualaikum dan salam suratku sayang bersama saya Fatin Syahirah Rosdi. Berita utama, mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 bermula hari ini sehingga 16 Februari depan. Dalam mesyuarat kali ini, terdapat 5 rang undang-undang RUU akan dibentang, iaitu RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022, RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022, RUU Tafsiran Pindaan 2022, RUU Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah 2022 dan RUU Lembaga Perindustrian Getah Sarawak 2022. RUU Perbekalan Tambahan 2021-2022 akan dibentangkan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas. RUU Pindaan Perlembagaan Negeri Sarawak 2022 akan dibentangkan oleh Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, manakala RUU Tafsiran Pindaan 2022 akan dibentangkan oleh Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Dua lagi RUU iaitu RUU Lembaga Kemajuan Sagu dan Nipah 2022 dan RUU Lembaga Perindustrian Getah Sarawak 2022 akan dibentangkan oleh Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Persidangan kali ini diadakan tanpa perasmian oleh Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Ia juga menyaksikan tiada sesi soal jawab dan tiada sesi penggulungan oleh para menteri. Persidangan hari ini dimulakan dengan bacaan doa, disusuli dengan bacaan perisytiharan persidangan dan upacara angkat sumpah oleh kesemua 82 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Ia diteruskan dengan pemasyuran daripada Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar. Sementara itu, Ketua Menteri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Gedong, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg mengetuai 82 wakil rakyat mengangkat sumpah ADUN di bangunan Dewan Undangan Negeri pada Isnin. Kesemua ADUN Sarawak ini mengangkat sumpah di hadapan Speaker DUN Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar. Dalam perkembangan sama, persidangan kali ini juga menyaksikan 18 wakil rakyat baharu akan membuat penampilan pertama dalam persidangan hari pertama mesyuarat pertama bagi penggal ke-19. Persidangan ini juga menyaksikan suasana, landscape dan iklim persidangan berbeza apabila berkurangnya ahli di blok pembangkang dan kali ini Ketua Pembangkang diketuai ADUN Bawang Asan Datuk Sri Wong Soon Koh. Sementara itu, ADUN Tupong Fazruddin Abdul Rahman dilantik sebagai pengurusi Kelab Penyokong Kerajaan. Laporan seterusnya, masyarakat di Miri digalakkan untuk terus menderma darah dan aktiviti ini tidak boleh dihentikan. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga naib pengurusi Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Malaysia, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, ini adalah untuk memastikan bekalan darah di Hospital Miri mencukupi. Jadi hospital Miri tak boleh kurang darah. Kerana darah ini adalah untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kalau hospital itu kurang darah, dan kalau ada kemudahan ataupun bersakit yang memerlukan darah, kalau tak cukup darah, itu akan menjejaskan nyawa seseorang. Beliau berkata demikian selepas menghadiri kempen derma darah di Miri pada Ahad. Dalam pada itu, beliau menggalakkan pertubuhan bukan kerajaan NGO kerap menganjurkan program derma darah bagi membantu meningkatkan bekalan simpanan darah di Hospital Miri. Selain Hospital Miri, darah yang didermakan juga diagihkan ke Merudik, Limbang dan Lawas. Berikut pula mengenai lawatan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN OPA, Billy Sujang yang meninjau rumah mangsa ribut yang sudah siap dibaik pulih di Kampung OPA. Billy sempat meninjau keadaan rumah yang telah siap iaitu pemilik rumah yang hampir 50% daripada kediamannya musnah akibat ribut. Dalam pada itu, pemilik kediaman berkenaan Daid Nigob menyatakan rasa syukur dan berterima kasih di atas keprihatinan ADUN OPA dan kerajaan negeri kerana telah bertindak pantas bagi menyiapkan rumah kediaman mereka.
Rumah-rumah yang terkesan telah dibaik pulih dengan menggunakan dana projek kecil luar bandar, program penambahbaikan rumah miskin Sarawak MRP PPRMS Adun Opah. Sementara itu, seramai 40 pegawai penguatkuasa Jabatan Tanah dan Servis Sarawak tamat menjalani latihan kursus asas penguatkuasa Siri 1 2022 di Kem Pakit 13 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Menurut Pengarah Tanah dan Servis Sarawak, Datuk Abdullah Julaihi, kursus yang bermula pada 16 Januari lepas bertujuan melahirkan pegawai yang lebih berdisiplin, bertanggungjawab, berintegriti dan berpengetahuan dalam skop tugas. Katanya ia juga bagi membantu pegawai membentuk keyakinan diri, meningkatkan kompetensi dalam tugasan harian serta memupuk semangat berpasukan. Berucap semasa majlis penutupan kursus tersebut, beliau berterima kasih kepada pengurusan Batalion 13 RAMD Kem Pakit atas kesudian menerima para pegawai yang terpilih untuk menjalani latihan. Sehubungan itu, beliau berharap kolaborasi dan persefahaman antara Jabatan Tanah dan Servis Sarawak dan Angkatan Tentera Malaysia dapat diteruskan pada masa depan. Berita seterusnya, vaksinasi kanak-kanak sememangnya efektif untuk melindungi golongan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun dan disambut baik oleh ibu bapa di negeri ini. Wartawan Unit Komunikasi Awam Muka sempat membuat tinjauan berkaitan vaksinasi kanak-kanak di negeri ini dan rata-rata mereka bersetuju supaya anak mereka divaksin. Orang awam yang ditemui, Azrin Keria, memberitahu kanak-kanak yang telah divaksin mempunyai kelebihan dari segi imunisasi tubuh badan dan menjamin keselamatan anak-anak. Okey, bagi kami kelebihan kanak-kanak yang sudah divaksin tu lebih macam nya selamat. Sebab kanak-kanak tu bilanya belum divaksin, kita sih tahu tahap keselamatan naknya, tahap kesihatan naknya kedak ni. Sebab satu, setidaknya dah pergi sekolah. Dua, banyak juga ibu bapa yang membawa anak-anak pergi berjalan, pergi bercuti. Jadi dengan adanya vaksin kanak-kanak tu, nya boleh kira macam it can secure anak-anak kita, kanak-kanak, dan adik-adik kita apa yang semua. Jadi kepada ibu bapa semua, jangan takut. Walaupun kita tahu ada kesan sampingan terhadap vaksinnya, kita harus bersiap sedia. Kita harus sedia daripada segi mental, fizikal untuk kita tanggal setidaknya, untuk sediakan ubat untuk setidaknya. Sibah takut, vaksinnya adalah kebaikan untuk anak-anak. Jadi ialah bagi pandangan kami. Sementara itu, Mustaqim Arifin turut bersyukur kerana anaknya telah divaksin. Kami berasa gembira dan bersyukur kerana anak kami telah pun divaksin. Kami percaya dengan vaksinasi tu, dengan program vaksin tu dapat bantu badan anak-anak kita untuk melawan sekiranya kena jangkitan COVID tu. Siti Fairuz Safi pula menjelaskan beliau berasa selamat untuk menghantar anak-anak ke sekolah setelah mereka divaksin. Apabila anak kita dah divaksin, perasaan pertama kami rasa selamat. Sebab biasalah anak kan kita hantar pergi sekolah dan masanya di sekolah ya agak lama kan, dari pagi sampai tengah hari. So bilanya bervaksin, kita rasa selamat nak hantar anak kita. Kita nyuruh anak kita bervaksin bukan sebab kita nak ngelaknya daripada COVID-19, bukan. Okay, ya kena fahamlah mentaliti kita rakyat Malaysia tu. Sebenarnya vaksin tu untuk mengelak risiko. Risiko untuk dapat simptom yang lebih teruk, kan? Jadi mun kena jangkitan memangnya akan kena jangkitan juga sebenarnya. Just risiko ya mungkin nasib sampai ke tahap kritikal macam attack paru-paru ke semua. Jadi saya rasa perlulah, okey, perlulah kita sebagai ibu bapa beri anak kita bervaksin supaya setidaknya lebih terlindung, selamat macamnya. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan sebanyak 201 kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Ahad dengan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 254,227 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan medianya menjelaskan sebanyak 113 kes adalah dalam kategori klinikal 1, 86 kes dalam kategori klinikal 2 dan masing-masing 1 kes dalam kategori klinikal 3 dan 4. Kes-kes baru ini dikesan di 17 daerah iaitu seperti tertera.
Dalam pada itu, JPBNS turut mengisytiharkan kluster Jalan Kolej Kuching sebagai kluster baharu yang melibatkan kluster institusi pengajian awam yang dikesan melibatkan pelatih dan kontak sosial pelatih di sebuah asrama. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahirah Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.